Ya Allah, jika engkau menyelamatkan aku dari saat ini, apa yang akan aku lakukan dengan hidup aku? Dan dia berkata, saya masih ingat ketika saya masih kecil, ibu saya selalu mempunyai satu permintaan, iaitu untuk saya menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dia kata, ibunya berkata, nenek moyang dan datukmu adalah seorang hafiz. Tapi bapa saudara kamu, pakcik kamu semua menjadi teruk dan semua orang dalam keluarga kamu tidak mengikut jejak langkah datuk nenek moyang kamu. Jadi, ibu mahukan kamu menjadi seorang hafiz dan menghidupkan semula tradisi keluarga ini yang dulu datuk kamu pegang, menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dia berkata, saya teringat pada masa itu kerana saya memikirkan Allah, saya memikirkan ibu saya dan betapa saya telah banyak menyakitinya. Jadi lepas tu saya tentukan, saya buat niat. Saya katakan, ya Allah, jika aku dapat keluar dari sini, aku akan pergi dan menjadi hafiz Al-Quran. Dan aku akan menghafal Al-Quran. Dia kata ketika dia hadir di hadapan hakim pada keesokan harinya, hakim melihatkan fail itu. Melihat kepada saya. Ibu saya duduk di belakang di ruang mahkamah menangis. Saya seorang pemuda. Dia kata hakim cari fail dan baca fail. Tutup fail dan dia berdiri. Dia kata, sekiranya aku membiarkan kamu pergi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Dan dia kata, memang tak sangka Tuan Hakim bertanya kepada saya kerana semalam saya telah mengalami perubahan hati. Saya bertaubat. Dan saya akan mengubah hidup saya. Dan saya akan pergi dan saya akan belajar agama saya. Dan belajar Al-Quran, kitab Allah. Dan saya akan berkomit untuk menjadi orang yang baik. Jadi hakim berkata, baiklah, okey. Kes tuduhan ditolak. Pergi dari sini. Dia kata, saya berjalan keluar dari ruang sidang. Ibu saya menangis, tidak percaya bahawa ini boleh berlaku. Saya tanya kepada ibu saya, ada duit tak dalam poket ibu? Ada berapa banyak? Dia keluarkan $40-50. Pakcik saya pun ada kat situ. Bagilah saya, bagilah semua cash yang ada. Dia berkata, saya mendapat sekitar beberapa ratus duit cash. Lepas tu saya kata, boleh tak seseorang tolong saya ke bus stop sekarang? Bawa saya ke bus stop sekarang. Lepas tu dia naik bas dan bas terus pergi ke pusat Islam utama yang terdekat. Nak cari di mana program penghafalan Al-Quran. Lelaki itu berusia 23 tahun, secara literal tidak ada pakaian. Dia kata, saya tidak mempunyai apa-apa langsung. Saya pergi ke pusat Islam. Lepas tu, saya kata kat mana saya boleh pergi untuk menghafal Al-Quran. Mereka kata, oh ada tempat, ada sekolah untuk penghafalan Al-Quran. 200 batu dari sini, di bandar ini. Ini alamatnya. Dia berkata, saya menaiki bas lain di Greyhound dan saya pergi ke sana. Dan lepas sampai dan saya terus masuk kata, hei, nama saya ini, saya ingin menghafal Al-Quran lah. Baiklah, masuklah. Lelaki itu bagi tahu saya dia berusia 23 tahun ketika itu. Dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Pemuda ini tidak tahu baca alif bata pun time tu. Bermula dari awal, dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran dalam 8 bulan je. 8 bulan dia menghafal seluruh Al-Quran. Saya telah meminta dia mengimamkan solat. Saya pernah mendengar dia membaca bacaan yang sangat indah. Dia memang tahu Al-Qurannya. Dan hari ini bertahun-tahun kemudian, dia dah jadi seorang suami dan seorang ayah. Dan anak-anaknya, ketika anda melihat anak-anaknya, adabnya, watak anak-anaknya, memang terbaik. Dia sendiri mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran. Memang hebat. Masa lalunya dan apa yang mampu mereka jadi apabila dapat balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.